Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Adakah murid-murid sudah bersedia? Adakah sudah bersedia ke semua murid? Bagus. Baiklah murid-murid, bagi subjek matematik pada hari ini kita masih lagi melihat kepada topik yang kelima, iaitu masa dan waktu. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 5,4 tambah masa. Jadi pada hari ini kita masih lagi melihat kepada kemahiran menambah masa. Standard pembelajaran pada hari ini kita akan melihat 5,4,1 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai masa melibatkan jam dan minit dengan jam dan minit serta menit dan saat dengan menit dan saat. Jadi pada hari ini kita akan menambah melibatkan 2 unit masa. Kalau sebelum ini kita hanya menambah 1 unit masa dengan 1 unit masa sahaja. Manakala untuk objektif pembelajaran, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai masa melibatkan jam dan minit dengan jam dan minit serta menit dan saat dengan menit dan saat dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada tambah jam dan minit dengan jam dan minit terlebih dahulu. Jadi pada hari ini kita akan menambah melibatkan 2 unit masa, iaitu jam dan minit dengan jam dan minit. Kita lihat kepada contoh soalan. Diberikan contoh soalan 1 jam 20 minit tambah 2 jam 45 minit. Kalau sebelum ini kita hanya menambah satu unit masa sahaja, iaitu jam dengan jam atau minit dengan minit atau saat dengan saat. Namun hari ini kita akan menambah melibatkan 2 unit masa dengan 2 unit masa, iaitu jam dan minit tambah dengan jam dan minit. Baiklah murid-murid, sekiranya soalan itu melibatkan 2 unit masa yang perlu ditambah, contohnya soalan ini jam dan minit tambah dengan jam dan minit, maka kita perlu keluarkan perkaitan yang telah kita pelajari sebelum ini. Adakah murid-murid masih ingat? Jam dan minit. 1 jam ada berapa minit? Ya, betul. 1 jam ada 60 minit. Jadi kita kena keluarkan perkaitan ini. Kita kena ingat semula perkaitan ini sekiranya soalan yang kita selesaikan melibatkan 2 unit masa. Jadi sekarang kita selesaikan. Kita tambah, kita susun dalam bentuk lazim seperti biasa. Kita lihat bagaimana kita selesaikan. Kita susun seperti ini. 1 jam 20 minit tambah 2 jam 45 minit. Pastikan murid-murid menyusun unit masa yang sama secara betul. Minit mesti dengan minit, jam mesti dengan jam. Jadi sekarang kita selesaikan, kita tambah seperti biasa, ikut unit masa dengan betul. Jadi kita tambah minit dengan minit terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan unit minit. Jadi kita tambah sifar tambah 5, kita akan dapat 5. 2 tambah 4, kita akan dapat 6. Jadi selesai untuk minit. Sekarang baru kita lihat kepada jam. Kita tuliskan jam terlebih dahulu. Kemudian kita tambah 1 tambah 2, kita akan dapat 3.
Jadi sekarang kita ada 3 jam 65 menit. Adakah ini jawapan yang terakhir? Adakah sudah selesai? Belum. Di sini murid kena berhati-hati. Apabila melibatkan 2 unit masa, murid-murid kena lihat semula jawapan yang diperolehi. Murid-murid kena lihat kepada rumah minit ini, kepada unit minit ini. Kita lihat, adakah masa atau jumlah minit yang kita perolehi ini, adakah cukup untuk kita tukarkan menjadi 1 jam? Adakah minit ini lebih dari 60 minit? Lebih kan? Yang ini adalah 65 minit. Jadi lebih dari 60 minit. Kalau lebih dari 60 minit, kita kena tukarkan menjadi 1 jam. Jadi 65 minit ini cukup 60 menit untuk ditukar kepada 1 jam. Maksudnya 65 minit ini lebih dari 60 menit. Maksudnya cukup untuk kita tukarkan menjadi 1 jam. Jadi macam mana kita nak tukarkan? Kita letak 60 minit di bawah. Operasinya adalah tolak. Di sini kena berhati-hati. Datang dari mana tolak ini? Tolak ini maksudnya kita nak menukarkan 60 minit menjadi 1 jam. Iaitu 60 minit daripada 65 minit ini tadi. Kita nak tukar dia menjadi 1 jam. Sebab itulah kita tolak 60 minit. 65 minit, kita tolak 60 minit. Jadi, di sebelah sini kita akan letak 1 jam. Datang dari mana 1 jam ini? 1 jam ini datang daripada 60 minit yang kita nak tukar daripada 65 minit tadi. Jadi, apa operasi di sini? Kita letak tambah. Maksudnya, tolak di sini maksudnya tukar. Tukar 60 menit menjadi 1 jam. Jadi operasi tambah di sebelah rumah jam ini kita letak operasi tambah. Jadi ada 2 operasi yang terlibat. Tolak maksudnya tukar, tambah maksudnya kita tambah 1 jam, iaitu datang dari 60 minit tadi. Barulah kita selesaikan seperti biasa. Kita tulis minit. 5 tolak sifar, kita akan dapat 5. 6 tolak 6, kita akan dapat sifar. Selesai untuk minit. Kemudian baru kita buat yang jam. Jadi jam tadi tambah, jadi 3 tambah 1, kita akan dapat 4. Jadi inilah jawapan yang terakhir. 1 jam 20 minit tambah 2 jam 45 menit sama dengan 4 jam 5 menit. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Masih lagi melibatkan tambah jam dan minit dengan jam dan menit. Diberikan soalan seperti ini. 3 jam 17 menit tambah 6 jam 28 menit tambah 12 menit. Jadi di sini ada 3 nilai masa. Adakah murid-murid masih ingat sekiranya terdapat 3 nilai masa, maka kita boleh menggunakan 2 cara. Sama ada kita tambah 2 nilai masa terlebih dahulu, kemudian baru kita tambah nilai masa yang ketiga, atau kita boleh tambah ketiga-tiga masa sekaligus. Namun pada hari ini cikgu akan gunakan hanya 1 teknik sahaja, iaitu melibatkan menambah 2 unit masa terlebih dahulu, kemudian barulah menambah nilai masa yang ketiga. Cikgu akan tambah 2 nilai masa yang 2 ini terlebih dahulu, kemudian barulah cikgu menambah nilai masa yang ketiga ini. Contohnya seperti ini. Sebelum itu kita keluarkan perkaitan dulu antara jam dan minit. Kita mesti ingat 1 jam ada 60 minit. Yang ini mesti kita ingat. Sebab itu cikgu selalu ulang-ulang supaya murid ingat. Kemudian kita akan susunkan seperti biasa. 3 jam 17 minit tambah 6 jam 28 minit.
Jadi cikgu tambah 2 nilai masa ini terlebih dahulu. Kemudian kita tambah seperti biasa, kita selesaikan untuk minit terlebih dahulu. Minit 7 tambah 8 kita akan dapat 15. Jadi ada pengumpulan semula. 1 tambah 1 kita akan dapat 2. 2 tambah 2 kita akan dapat 4. Kemudian barulah kita tambahkan jam. Jam 3 tambah 6 kita akan dapat 9. Adakah sudah selesai? Belum. Kita masih ada lagi nilai masa yang ketiga. Jadi kita tambah 12 minit. Jadi kita tambah minit terlebih dahulu. Kemudian 5 tambah 2 kita akan dapat 7. 4 tambah 1 kita akan dapat 5. Selesai untuk minit, baru kita lihat jam. Jadi jam ini dia tak ada apa-apa di bawah, jadi kita terus tulis 9 jam. Adakah sudah selesai? Ingat, dia ada 2 unit. Jadi kalau ada 2 unit, kita kena lihat kepada minit ini. Adakah minit ini cukup untuk ditukarkan menjadi 1 jam? Adakah minit ini lebih dari 60 minit? 57. Adakah lebih dari 60 minit? Kurangkan. Kalau kurang, maksudnya tidak cukup 60 minit untuk ditukar kepada 1 jam. Maksudnya 57 minit ini belum cukup untuk kita tukarkan menjadi 1 jam. Jadi kita boleh terus ambil ini sebagai jawapan terakhir. Maksudnya kita tak perlu tukarlah sebab masih tak cukup untuk ditukar kepada 60 minit. Jadi kita tak perlu tolak dan tak perlu tambahlah. Jadi kita terus ambil ini sebagai jawapan terakhir dia. Jadi jawapannya adalah 9 jam 57 minit. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada tambah minit dan saat dengan minit dan saat. Diberi soalan seperti ini. 50 minit 8 saat tambah 7 minit 40 saat sama dengan. Jadi ini kita hanya menambahkan 2 nilai masa sahaja. Jadi kita tambah seperti biasa. Namun sebelum itu kita keluarkan dulu perkaitan antara minit dan saat. Jadi 1 minit ada berapa saat? Bolehkah murid-murid menjawab? 1 minit ada berapa saat? Ya, 1 minit ada 60 saat. Jadi ingat perkaitan ini. Jadi sekarang kita akan selesaikan soalan ini. Kita akan susun seperti biasa dalam bentuk lazim. 50 minit 8 saat tambah 7 minit 40 saat. Jadi sekarang kita selesaikan saat terlebih dahulu. 8 tambah sifar kita akan dapat 8. Sifar tak ada apa-apa, tambah 4 kita akan dapat 4 semula. Baiklah murid-murid, di sini cikgu nak tekankan, tolong susun dengan betul. 8 adalah di atas sifar, bukannya 8 di atas 4. Cikgu tak nak kamu tersalah susun nanti ya. Kalau kamu letak 8 di atas 4, maka nanti kamu punya minit itu bukannya 8 saat, sudah menjadi 80 saat. Sebab kamu letak dia dekat atas 40. Jadi pastikan kamu letak 8 itu di atas sifar. Susun dengan betul. Setelah kita selesaikan saat, kita akan lihat kepada minit. Jadi kita tuliskan minit terlebih dahulu. Kemudian kita tambah sifar tambah 7, kita akan dapat 7. 5 tambah tak ada apa-apa di bawah ini, maka kita akan dapat 5 semula. Di sini pun cikgu nak tekankan, pastikan 7 ini kamu susun dengan betul di bawah sifar, bukan di bawah 5, dia di bawah sifar. Adakah sudah selesai? Kita lihat semula kepada jawapan ini. Kalau sebelum ini kita lihat kepada rumah minit. Sekarang kita lihat kepada saat. Kita lihat masa yang berada di sebelah kanan ini ya. Kita lihat sekarang, kita lihat kepada saat. Adakah 48 saat ini cukup untuk ditukarkan menjadi 1 minit? Adakah 48 saat ini
lebih dari 60 saat? Kurangkan. Sekarang kita hanya ada 48 saat. Kalau kurang dari 60 saat, maka kita tak perlu tukar kerana tidak cukup 60 saat. Jadi, tidak cukup 60 saat untuk ditukarkan kepada 1 minit. Jadi, kita tak perlu tukar. Jadi, kita ambil ini sebagai jawapan terakhir. Jadi, jawapannya adalah 57 minit 48 saat. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya melibatkan tambah minit dan saat dengan minit dan saat. Diberikan soalan seperti ini. 12 minit 30 saat tambah 30 minit 35 saat tambah 5 minit 24 saat sama dengan. Jadi kita keluarkan perkaitan terlebih dahulu agar murid-murid sentiasa ingat. 1 minit ada 60 saat. Kenapa kita keluarkan perkaitan ini? Sebab nanti kita nak lihat sama ada kita perlu tukar atau tidak jawapan yang terakhir. Sekarang kita selesaikan, kita tambah 2 nilai masa terlebih dahulu. 12 minit 30 saat tambah 30 minit 35 saat sama dengan. Jadi kita selesaikan rumah saat ini dulu. Kita selesaikan unit saat terlebih dahulu. Jadi saat sifar tambah 5 kita akan dapat 5. 3 tambah 3 kita akan dapat 6. Setelah selesai untuk saat, baru kita lihat kepada minit. 2 tambah sifar kita akan dapat 2. 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Adakah sudah selesai kita menambah? Belum, kita masih ada lagi nilai masa yang ketiga ini. Jadi kita tambah semula dengan 5 minit 24 saat. Sama dengan kita selesaikan saat ini terlebih dahulu. 5 tambah 4 sama dengan 9. 6 tambah 2 kita akan dapat 8. Sekarang kita akan selesaikan yang minit. 2 tambah 5 kita akan dapat 7. 4 tambah tiada apa di bawah kita akan dapat 4 semula. Sekarang kita ingat, kita lihat semula kepada saat ini. Adakah 89 saat ini cukup untuk ditukarkan menjadi 1 minit? Macam mana kita nak tahu cukup atau tidak? Kita lihat 89 ini lebih dari 60 saat atau tidak? Lebih kan? 89 lebih daripada 60 saat. Jadi maksudnya cukup untuk kita tukarkan kerana cukup 60 saat untuk ditukar kepada 1 minit. Jadi kalau cukup untuk kita tukarkan, maka kita kena tolak dengan 60 saat. Maksudnya kita ambil 60 saat dari 89 ini, kita tukarkan menjadi 1 minit. Jadi kita kena letak operasi tambah. Jadi yang ini tolak, maksudnya kita tukar 60 saat daripada 89 saat. Kita tukarkan menjadi 1 minit. Jadi kita kena letak tambah di sini. Tambah 1 minit. Sama dengan, jadi kita tolak seperti biasa, saat. Jadi ingat sebelah sini tolak. Jadi kita kena tolak. 9 tolak sifar, kita akan dapat 9. 8 tolak 6, kita akan dapat 2. Sekarang minit. Sekarang di sini tambah, bukan tolak, yang sebelah sini tolak, jadi kita kena selesaikan menggunakan operasi tolak. Sebelah sini adalah tambah, jadi kita selesaikan mengikut operasi tambah. Jadi 7 tambah 1 kita akan dapat 8. 4 tambah tiada apa-apa, maka kita akan dapat 4 semula. Maka ini adalah jawapan yang terakhir. Jadi jawapannya adalah 48 minit 29 saat. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk murid-murid membuat latihan. Sekiranya murid-murid masih kurang faham, tolong lihat semula kepada contoh-contoh yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Lihat dan fahamkan bagaimana cikgu selesaikan contoh-contoh yang diberikan. Setelah murid-murid faham, barulah murid-murid membuat latihan pada buku aktiviti matematik muka surat 96 dan 97.
97. Untuk muka surat 96, murid sambung selesaikan soalan G, H, I dan J. Kemudian untuk muka surat 97, murid selesaikan kesemua soalan iaitu A, B, C, D dan E. Untuk muka surat 97 ini, murid-murid kena tunjukkan langkah kerja. Cikgu tak nak tengok jawapan sahaja, tunjukkan langkah kerja. Kalau tiada langkah kerja, maka kamu akan mendapat TP 2. Kenapa? Sebab cikgu tak tahu kamu sama ada kamu yang buat ataupun kamu minta bantuan orang lain. Sekiranya kamu ada tunjuk langkah kerja, sekurang-kurangnya cikgu tahu kamu faham apa yang kamu buat. Jadi murid-murid, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.